بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود إصفهان 70,000 عليهم الطيالسة. رواه مسلم. Dan daripadanya, daripada Anas radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan mengikut Dajjal itu di kalangan Yahudi Isfahan seramai 70,000. Mereka memakai pakaian tayalisah, pakaian yang kelabu hitam. Ada jenis pakaian mereka, uniform mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ni menceritakan berzahir Dajjal di antara Iraq dan Syam. Di situ akan zahirnya Dajjal. Dajjal ni orang Yahudi. Memang daripada bangsa Yahudi Dajjal ni. Melayu tak ada Dajjal. Arab pun tak ada, Yahudi. Daripada bangsa Yahudi. Di antara pengikut-pengikutnya ialah orang Yahudi yang ramai. Di antara Yahudi daripada Isfahan. Isfahan ialah satu bandar dan daerah di Iran. Memang Yahudi pun ramai situ. Duk tunggu dah. Memang ada Yahudi di Isfahan ni. Yang dibenarkan duduk di bawah kerajaan Islam. Sejak zaman Khulafa' Rashidin, zaman Abbasiyah, Amawiyah Abbasiyah, dan kemudian daripadanya. Macam kita baca tadi, kita tak boleh paksa mereka masuk Islam. Mereka duduk di bawah kerajaan Islam. Mereka tak melawan. Tunjuk. Bahkan kita boleh makan makanan mereka. Makanan Yahudi, sembelihan dia kita boleh makan. Tapi agama dia tak boleh ikut. Tujuan nak menunjukkan bahawa sama-sama ahli kitab. Siapa makananmu, sembelihanmu pun kami makan. Kamu tak masuk Islam lagi. Kami percaya kepada Nabi-Mu, Nabi Musa alaihi salam. Sembelih ni syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Isa. Yang sama dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kita boleh makan sembelihan Yahudi dan sembelihan Kristian. Ini ayat Quran. Mazhab mana? Mazhab Quran. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, semua mazhab. Tak boleh lawan Quran. Khilaf-khilaf ni dalam perkara yang tak ada nas Quran. Oh, pelik. Pelik tak mengaji. Tu berasa pelik tu, ngaji tak habis. Ada kalangan kita berasa pelik. Macam mana boleh makan sembelihan orang Yahudi, sembelihan orang murtad, tak boleh. Orang Islam yang murtad tak boleh makan sembelihan dia. Orang Yahudi, Kristian boleh makan sembelihan dia. Di sini menunjukkan bahawa murtad ni teruk pada Yahudi dengan Kristian lagi. Kita kena faham. Orang yang kata laksanakan hukum hudud jadi wahara. Laksanakan hukum hudud zalim. Dia tahu hukum Allah Ta'ala. Murtad. Tak boleh makan sembelihan dia. Macam orang masuk Yahudi masuk Kristian. Tapi sembelihan Yahudi, sembelihan Kristian, kita boleh makan. Bila Dajjal zahir, maka puak-puak Yahudi yang duduk di Isfahan. Isfahannya ada bandar di Iran. Puak-puak Yahudi ramai di situ. Mereka akan keluar dengan uniform mereka. Menjadi bala tentera Dajjal. Hadis yang ke-6. Wa an Ummi Syuraikin radhiyallahu anha. Annaha sami'atin Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul. La yanfiranna an-nasu min ad-dajjal fil jibal. Rawahu Muslim. Dari Ummi Syarik radhiyallahu anha, sahabat perempuan, meriwayatkan juga. Ummi Syarik menunjukkan bahawa ulama-ulama ni bukan sahaja orang lelaki, orang puan ada juga ulama. Yang meriwayatkan hadis. Di antaranya Ummu Syarik radhiyallahu anha. Katanya dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ramai lari daripada Dajjal sehingga ke bukit Bukau.
Hadis riwayat Muslim. Di sana terdapat kalangan orang-orang yang beriman. Bila dengar Dajjalnya zahir, lari duduk di bukit. Sembunyikan diri di bukit. Siapa begitu sekali. Walaupun dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, dalam keadaan tak ada makanan, lari daripada Dajjal. Takut bencana dia, fitnah dia. Kerana tak boleh nak lawan fitnah dia ni. Nabi Isa je yang agak lawan. Maka melarikan diri ke Bukit Bukar dan Gunung Ganang bila zahirnya Dajjal. Jangan duduk tepi tunggu. Kalau tak boleh melarikan diri, jangan ikut dia. Jangan ikut dia. Walaupun dia banyak makanan, dia banyak air, dia banyak roti, dia banyak pitih, dia banyak macam-macam. Jadi ada hari ni tu untuk latih kita. Untuk latih kita lah ni, belum temu dengan Dajjal ni, Tuhan latih kita dulu bagi pitih, bagi benda ni. Nak ikut Islam ke nak ikut benda? Ini latihan. Orang yang gagal dalam latihan ni, latihan ada hari ni orang bagi benda tak tahan dah. Sehingga Islam ni, jawab dia, kalau mari Dajjal, berlari kejar Dajjal. Ini dia. Ini Tuhan dah buat begitu. Tuhan dah atur dah. Kita kena faham balik. Ini dia atur begitu. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina khalqi Adam ila qiyam as-sa'ati amrun akbaru minad Dajjal. Rawahu Muslim. Dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Imran ni sahabat, Husain ayah dia sahabat juga. Radhiyallahu anhuma. Katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada di antara diciptakan Nabi Adam sehingga hari kiamat perkara yang lebih besar bencana daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Bencana yang paling dahsyat sekali yang dihadapi oleh manusia, ujian yang dahsyat yang paling besar ialah Dajjal. Sejak Nabi Adam sehingga hari kiamat. Teruk pada zaman Nabi Nuh, teruk pada zaman Nabi Ibrahim, teruk pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan lebih teruk daripada zaman ketika ada Nabi SAW. Ini fitnah Dajjal. Ketika dunia dalam keadaan kemarau, dalam keadaan kering, tubik dia menunjukkan sihir dia. Boleh menzahirkan perkara yang luar biasa. Menyenangkan orang, menyusahkan orang. Mengeringkan kampung dan menyuburkan kampung. Kalau ikut dia selamat, tak ikut dia susah. Ini bencana yang lebih dahsyat. Paling dahsyat sejak Nabi Adam sehingga hari kiamat. Dari sinilah Nabi berdoa. Lepas tahiyat, lepas selawat, belum beri salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil masihid dajjal. Itu dia antara doa Nabi SAW ketika semayang, belum beri salam, Nabi doa dalam semayang, menunjukkan besarnya perkara. Walaupun Nabi tak sempat dengan Dajjal, Nabi doa. Tiap-tiap orang Nabi mengingatkan pengikutnya jangan terpengaruh dengan Dajjal, menunjukkan dahsyatnya fitnah Dajjal ini. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له إلى أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج فيقولون له أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر الدجال به فيشبح
فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول أوما تؤمن بي فيقول أنت المسيح الكذاب فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما ثم يقول له أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس فيأخذ الدجال ليذبحه فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين رواه مسلم وروى البخاري بعضه بمعناه maksudnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Sa'id Al-Khudri ini ialah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kubur dia duduk di ujung baqi'. Ada di ujung baqi'. Orang melawat baqi' dia duduk di ujung sekali. Katanya, kata Abi Sa'id, sabda Rasulullah SAW, Dajjal keluar lalu menuju ke arahnya seorang lelaki di kalangan orang yang beriman. Allah Ta'ala munculkan kalangan orang yang beriman yang sanggup berdepan dengan Dajjal. Ini dipilih oleh Allah Ta'ala. Lalu menemuinya oleh peninjau-peninjau Dajjal. Peninjau-peninjau Dajjal bertemu dengan dia. Lalu mereka berkata kepadanya, awak hendak ke mana? Lalu orang itu berkata, aku hendak bertemu dengan orang yang lahir itu. Aku nak bertemu dengan Dajjal, orang yang zahir itu. Lalu mereka bertanya kepadanya, adakah awak percaya kepada Tuhan kami? Dajjal lah. Dajjal ni Tuhan kami. Kan dia mengaku jadi Tuhan. Lalu pengikut Dajjal kata, awak beriman dengan Tuhan kami? Lalu dia berkata, Tuhan kami tidak tersembunyi daripada kami. Nyata. Aku percaya pada Tuhan yang sebenar Allah. Tak boleh sembunyi lagi. Lalu mereka berkata, bunuh dia. Lalu kalangan mereka berkata, tidakkah Tuhan kamu, yakni Dajjal, melarang kamu membunuh tanpanya? Tak boleh bunuh, kena bawa ke Dajjal dulu. Bawa ke Tuhan kita. Kalau Tuhan kita suruh bunuh, baru boleh bunuh. Tuhan kita tu Dajjal lah. Pengikut Dajjal kata. Lalu mereka membawa lelaki itu kepada Dajjal. Maka apabila orang yang beriman itu melihatnya, lalu dia berkata, wahai manusia, wahai tuan-tuan sekalian, ini adalah Dajjal, pembohong yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ni depan muka dia. Inilah dia Dajjal, pembohong besar, yang pernah dijanjikan zahirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Dajjal memerintah supaya ditangkap, diikat pada kayu dengan cara mendedahkan dada dan perutnya untuk diambil tindakan. Lalu Dajjal berkata, tangkap, pukul dia. Pukul kepala dan mukanya. Dipukul kepala dan mukanya sehingga berdarah. Lalu dibuka belakang dan perutnya untuk dipukul. Lalu Dajjal bertanya, adakah awak tidak beriman kepada saya? Lelaki itu berkata, awak ada Al-Masihul Kadzab. Ada Al-Masih, pembohong Dajjal, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diperintah supaya dibawa gergaji. Dajjal memerintah supaya dibawa gergaji. Dia letakkan gergaji
di atas kepalanya sehingga dibelah sampai terbelah di antara dua jasadnya, dua kakinya terbelah. Kemudian Dajjal berjalan di antara dua potong jasad yang dibelahkan itu. Sebelah kanan, sebelah kiri, Dajjal berjalan. Di tengah-tengah mayat yang dipotong. Kemudian Dajjal berkata, bangun. Tiba-tiba lelaki tadi hidup semula. Ni fitnah yang besar ni. Boleh menghidupkan orang mati. Bertakub dan hidup semula. Kemudian dia berkata, adakah awak tidak beriman kepada saya? Lalu lelaki itu berkata, tidaklah menambahkan kepada aku malaikat lebih percaya pada Allah. Ini meyakinkan awak Dajjal sungguh. Lelaki ini kata, awak ni Dajjal sungguh lebih jelas. Kemudian lelaki itu berkata, wahai tuan-tuan, tidak ada seorang pun selepas ini dia boleh lakukan. Lepas ini dia tak boleh bunuh orang lagi. Lalu Dajjal mengambilnya untuk menyembelihnya. Lalu Allah jadikan di lehernya, Allah Ta'ala jadikan di lehernya tembaga di antara lubang leher sehingga dagunya keras, kebal, tak boleh disembelih. Dajjal tak sembelih, dia tak lur. Tidak ada jalan untuk membunuhnya. Lalu Dajjal mengambil lelaki itu dengan mengikat tangan dan kakinya, lalu dicampak. Orang ramai menyangka dia dicampak ke dalam neraka, padahal lelaki itu dicampak ke dalam syurga. Sabda Rasulullah SAW, inilah dia syahid yang paling besar di sisi Rabbil Alamin. Syahid yang paling besar sekali, yang paling afdal, ialah syahid yang dibunuh oleh Dajjal yang akhir. Yang menempelak Dajjal awak adalah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Hadis lain, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, ma sa'ala ahadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Dajjal akthar mimma sa'altuhu wa innahu qala li ma yadurruk qultu innahum yaqulu inna ma'ahu jabal khubzin wa inna ma'ahu jabal khubzin wa nahra ma qala huwa ahwanu 'ala Allah min dhalik muttafaqun alaih. Dan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, katanya, tidaklah seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan Dajjal lebih banyak daripada aku bertanya. Dia berkata, bersabda kepadaku, dia tidak memberi mudarat kepadamu. Lalu aku bertanya, aku berkata, mereka berkata, orang ramai berkata, Dajjal ni mempunyai bukit ruti dan sungai air. Rasulullah bersabda, terlalu mudah si Allah untuk mengizinkan perkara itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mughirah bin Syu'bah kata, tak ada orang yang paling banyak tanya Nabi berkenaan Dajjal lain pada aku. Kerana aku takut fitnah dan bencana dia. Aku tanya banyak Rasulullah. Bila banyak sangat tanya, Rasulullah kata dia tak memberi mudarat kepadamu, jangan takut. Lalu aku kata, wahai Rasulullah, orang kata Dajjal ni ada bukit ruti. Ruti macam bukit, air sungai. Ketika dunia dalam keadaan kering, dia boleh buat begitu. Sapa ruti macam bukit ketika orang lapar. Air sungai ketika orang dalam keadaan dahaga. Kata Nabi SAW, selalu ringan di sisi Allah untuk mengizinkan perkara itu. Allah Ta'ala izinkan. Hadis yang ke-10, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab ala innahu a'waru wa inna rabbakum azza wa jalla laysa bi'a'war maktubun baina 'ainayhi kafara muttafaqun alaih. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi
malaikat memberi amaran kepada umatnya tentang si buta yang pembohong, si buta mata sebelah yang pembohong. Ingat, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya. Sesungguhnya Tuhan kamu Azza wa Jal tidak buta. Tertulis dia antara dua matanya kafara, kafir. Allah Ta'ala tunjuk pada orang Islam, nampak di dahi dia ke kafara. Hak boleh baca. Hak boleh baca Jawi, boleh baca Arab, boleh baca lah. Hak betul huruf tak boleh baca. Kafara, nampak di dahi dia kafir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum hadithan 'anil dajjal ma haddatha bihi nabiyyun qaumah innahu a'waru wa innahu yaji'u ma'ahu bimithalil jannati wan nar fallati yaqulu innal jannah hiya an-nar muttafaqun alaih. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak suka aku ceritakan kamu berkenaan Dajjal? Tidak ada seorang nabi malaikat menceritakan kepada kaumnya, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya. Dia datang dengan contoh syurga dan neraka. Maka yang kamu nampak syurga itulah dia neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara ad-dajjal baina zahranay an-nas faqala inna Allah laysa bi'awar ala inna al-masih ad-dajjal a'warul 'aini al-yumna ka'anna 'aynahu 'inabatun tafiyah muttafaqun alaih. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW menyebut berkenaan Dajjal di tengah-tengah orang ramai. Lalu dia bersabda, sesungguhnya Allah tidak buta sebelah mata. Ingat, sesungguhnya Al-Masih Dajjal itu buta sebelah mata kanannya. Seolah-olah mata yang buta itu timbul seperti buah anggur yang berbutir yang timbul. Hadis riwayat Abu Khari dan Muslim. Semua hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih, menceritakan berkenaan dengan tanda besar hampirnya kiamat. Akan zahir seorang pemimpin Yahudi, Al-Masih. Orang Yahudi menganggap dia adalah pemimpin orang Yahudi yang boleh mengalahkan orang Islam. Ini akan zahir di akhir zaman. Dan sebahagian orang Islam terpengaruh dengan dia. Sebahagian orang Kristian terpengaruh dengan dia. Terutamanya pada masa zahirnya Dajjal ini akan berlakunya bencana alam. Sehingga perjalanan matahari menjadi lambat. Sehari macam setahun. Sehari macam sebulan. Sehari macam seminggu. Sehari seperti hari-hari biasa. Semua perkara ini adalah mudah di sisi Allah Ta'ala. Hari ini pun kita ditunjukkan bagaimana cuaca dunia sudah berubah. Kepanasan sudah berubah. Itu baru tanda-tanda yang kecil. Akan tiba satu perubahan yang besar kepada dunia. Di masa itu, zahirnya Dajjal yang disebut ini, yang menyesatkan manusia, yang mengaku dia Tuhan, yang boleh memberi kesenangan, boleh memberi kemewahan. Tuhan izinkan kepadanya. Pasal apa Tuhan izin pada dia? Boleh menghidupkan orang mati. Nampak ibu bapa congek-congek balik. Itu setan. Tuhan izinkan dia boleh mengeringkan kampung yang lawan dia, menyuburkan kampung yang hidup dia. Pasal apa Tuhan boleh buat begitu? Tuhan nak uji iman manusia di akhir zaman ini. Tetapi Tuhan tunjukkan dalil dia bukan Tuhan, iaitulah buta. Mana ada Tuhan cacat? Mana ada Tuhan buta? Ini Tuhan tunjuk. Di antara tanda-tanda dia Dajjal ialah pada jasadnya menandakan sifat kekurangan.
Walaupun dia boleh buat macam-macam, ada sifat kekurangan. Tuhan izinkan sementara waktu. Macam Tuhan izinkan mereka yang lawan Islam, yang menentang Islam ni, senang, mudah, sihat. Tuhan beri masa yang lama. Tujuan Tuhan nak uji orang yang beriman. Nak uji manusia menggunakan akal dengan betul ataupun tidak. Itulah juga ketika berlakunya Zahir Dajjal. Tuhan nak uji. Dan perkara Dajjal ni adalah perkara yang paling bahaya. Paling bahaya kepada akidah, kepada keimanan. Hanya mereka yang Tuhan pelihara iman dia saja yang boleh tahan. Orang yang berasa dia pandai, dia cerdik, dia bijak, tak bergantung dengan Tuhan, bahaya. Perkara Dajjal termasuk dalam perkara yang gaib, yang tak berlaku lagi, yang diceritakan oleh Nabi SAW. Beriman kepada perkara yang gaib termasuk dalam perkara yang penting. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa itu ialah mereka yang percaya kepada perkara yang gaib. Perkara yang tak nampak, yang diceritakan oleh Allah di dalam Quran, yang diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Perkara ini kita tak nampak, tapi kita kena percaya. Kerana Allah adalah benar, Nabi adalah benar. Sama ada perkara yang telah berlaku, perkara yang akan berlaku, semuanya benar. Wajib kita percaya. Oleh kerana itu kita percaya zahirnya Dajjal, dan kita bersedia dengan minta pertolongan daripada Allah supaya selamatkan kita daripada Dajjal. Dan nyata Dajjal ni daripada bangsa Yahudi, akan zahir daripada bangsa Yahudi, dan sekarang ni orang Yahudi balik semula ke Palestin, menguasai Baitul Maqdis, dan mereka berkuasa, mengganas, membunuh orang Palestin, gagah, mereka kaya. Mereka balik situ tujuan untuk dikuburkan mereka pada akhirnya. Kita akan baca hadis selepas ini yang menunjukkan bahawa bangsa Yahudi akan dihapuskan, termasuklah Dajjal akan dihapuskan juga pada akhirnya. Wallah.